العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ya, saya hormati semua tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang mengikuti program Asas Bahasa Arab pada pagi ini. Semoga usaha yang kita lakukan untuk mengetahui asas bahasa Arab ini, khususnya untuk mengetahui makna Al-Quran, mudah-mudahan usaha ini diberkati Allah dan Allah bagi pencerahan pada kita untuk memahami isi kandungan Quran, insya-Allah. Dan Ustaz ucap selamat datanglah kepada yang baru masuk, peserta-peserta yang baru, dan mudah-mudahan kita boleh fahamlah pengajian ni. Sebenarnya teknik yang Ustaz nak bawa ni dia shortcut saja, dia shortcut untuk mengetahui bahasa Arab. Kalau ikut kaedah yang cara yang saya mengaji, cara yang Ustaz mengaji, terpaksa kena hafal kalimah-kalimah, terpaksa kena hafal dia punya matan. Matan ni maksudnya dia punya kaedah-kaedah dah kena hafal. Jadi banyak benda lah kalau ikut kaedah yang Ustaz mengaji. Tapi untuk pelajaran kita ni, untuk kelas kita ni, Ustaz cuma shortcut kan. Perkenalkan ini isim, ini fi'il, ini huruf. Di shortcut macam tu je lah. Sebab kalau kita nak detailkan macam cara yang saya mengaji tu, mungkin takut ada yang tak faham dan ada yang rasa lambat sangat nak dapat bahasa Arab ni. Rasa kenapa lambat sangat ni, macam tu. Jadi Ustaz tak guna kaedah lah, guna kaedah shortcut saja lah. Shortcut ni maksudnya terus tunjuk, ini isim, tanda dia ini fi'il, tanda dia ini pecahan dia, ini mufrad, ini tasniah. Terus shortcut begitu. Boleh kan? Sebab kalau nak detail cara yang saya mengaji, yang Ustaz mengaji, masya-Allah lah, nak kena hafal tu. Nak kena hafal matan, nak kena hafal pecahan kalimah, nak kena hafal macam-macam. Jadi takut tak sanggup lah pula. Takut tak sanggup pula. Baik. Kita terus mengaji lah sebab masa kita sangat singkat. Baik. Pada pertemuan yang lepas, kita bincang tentang kalimah isim. Kalimah isim itu dia ada alif lam. Di awal dia ada alif lam. Siapa yang dah buat kajian dalam Quran selama seminggu ni? InsyaAllah ada. Alhamdulillah, syukur. Maknanya ada usaha tu. Masa baca Quran tu terlintas, ni isim yang Ustaz Rahim cakap ni. Okey. Ada alif lam di depan tu, semua kalimah isim. Ada tanwin di ujung, sama ada dua di atas, dua di bawah ataupun dua di depan, itu semua isim. Ada huruf jar di depan dia, itu semua isim. Kita nak kaji lah. Dan hari ini sambungan tentang kajian isim yang ada huruf jar yang belum selesai yang kita kaji tu, iaitu kalau tuan ingat yang terakhir pada huruf jar yang terakhir kita kaji pada, cuba tengok nota yang terakhir. Fi kan? Fi. Tapi terlebih dahulu cuba tengok di depan ada Ustaz tulis. Sebelum kita kaji fi tu, kita tengok nota dulu. Nota dia ialah surah yang kita selalu baca, yang selalu kita baca dalam solat. Baik. Kalau kita perhatikan pada surah Al-Fatihah, ada kalimah isim. Iaitu ada alif lam. Tadi kalimah isim. Kalimah apa ni? Kalimah isim. Sebab ini adalah perkataan yang ada alif lam. Boleh dengar suara Ustaz tak? Boleh dengar tak suara Ustaz? Boleh Ustaz. Baik. Dengar. Ini adalah perkataan isim sebab ada alif lam. Dengar. Okey, selesai. Ini pun ada alif lam. Aku Ustaz tunjukkan. Saya itu dah kiri. Bila ada alif lam, maknanya dipanggil isim. Aku dah jumpa dua dah. Ini pun isim.
Alif lam. Ini pun isim. Alif lam. Ini pun isim. Alif lam. Cari. Ini pun isim. Alif lam. Ini pun isim. Alif lam. Carinya alif lam tu. Ini pun isim. Ini pun isim. Pada surah Al-Fatihah kita dapat beberapa perkataan isim. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak yang Ustaz tanda tu? Boleh. Itu adalah kalimat isim sebab ada alif lam. Alhamdu bermaksud segala puji. Maknanya isim lah. Isim bukan semestinya nama benda, nama sesuatu kan. Dia nama, dia kata nama. Dan segala puji tu pun kata nama dia, segala puji. Okay, yang Ustaz pula nombor 2. Al-Alamin. Al-Alamin mana sekalian alam. Itu kata nama. Itu isim. Ar-Rahman. Ar-Rahman maksudnya apa? Belakang. Tuhan yang maha pemurah. Dia kata nama isim. Ar-Rahim maksudnya apa? Penyayang. Tuhan yang maha penyayang. Itu pun kata nama. Kemudian yang Ustaz pula lagi, Ad-Din. Ad-Din dipanggil hari kiamat. Hari kiamatnya ada banyak nama. Ad-Din, Yaumiddin, Yaumil Hisab, Yaumil Jaza, Yaumil Qiyamah, Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Itu semua dipanggil nama-nama bagi hari kiamat. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Kalau Yaumiddin maknanya hari kiamat lah. Yaumiddin, raja pada hari kiamat, hari pengadilan. Okey, itu adalah perkataan isim sebab ada alif lam. Ad-din maknanya rujuk kepada hari kiamat. Okey, lagi as-sirat yang Ustaz tanda tu. As-sirat mana apa? Sirat Tunjuk. jalan. Ada alif lam. Jalan maknanya isim sebab ada alif lam. Shortcut ni, mengaji shortcut ni. Nak bagi faham terus lah. Okey, al-mustaqim. Al-mustaqim maksud apa? Yang Lurus. lurus. Itu pun isim. Bawa masuk tu kunci tu. Al-maghdub. Al-maghdub makna apa? Yang Budiakan. yang dimurkai, yang dimarahi. Maghdub mana yang dimurkai. Ada kataan tu kata nama. Bila kata nama dia bagi isim. Ada al kat situ. Okay, yang terakhir ad-dhalin. Dhalin maksudnya apa? Lurus. Yang sesat. Jadi ad-dhalin maknanya orang-orang yang sesat. Itu pun kata nama. Dia isim sebab ada di Betul lah. Daripada kajian yang kita buat ni, kita boleh kaji pada Al-Quran. Setiap perkataan yang ada alif lam, cari makna dia dan katakan itu isim. Boleh Boleh. Cari dalam Quran yang ada alif lam dan cari makna dia dan sebut ini adalah isim. Isim. Okey, Ustaz nak tuan-tuan cari 3 perkataan je, 3 perkataan dalam surah lain dan sebut pada Ustaz sekarang juga. Kena buat macam tu baru boleh. Kalau tidak Ustaz seorang je lah. Cuba cari pada muka surat mana pun tak apa dan sebut kataan tersebut dan sebut makna dia yang ada alif lam. Yang pertama Tuan Haji Roha dulu. Tuan Haji Roha dulu. Kata apa Tuan Haji? Tanzilul kitab. Siapa dulu ni? Siapa dulu yang sebut ni? Al-Ars Ustaz. Al-Arsh. Okey, Tuan Haji Roha sebut Al-Arsh. Makna apa Tuan Haji? Al-Arsh? Demi masa. Al-Ars. Oh, Al-Arsh. Oh, Al-Arsh. Bukan Al-Arsh. Demi masa. Wal Al-Arsh maknanya masa. 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 Satu. Ya, lagi ni. Al-Kitab. Al-Kitab. Al-Kitab pun isim. Makna apa Al-Kitab? Kitab buku. Kitab. Al-Quran. Quran lah. Tapi tak kalau
kalau untuk Nabi Muhammad, Alkitab tu ialah rujuk kepada Al-Quran, Al-Quran. Kalau untuk Nabi Musa, Alkitab tu disebut sebagai Injil. Furqan. kalau untuk Nabi Musa, Nabi Musa kita apa? Al-Taurat. Al-Tarat. Jadi Alkitab ni ialah perkataan umum. Bila sebut pada nabi-nabi tertentu, maknanya kita rujuk kepada kitab yang diturunkan kepada nabi tertentu. Muhammad, Alkitab ialah Al-Quran. Al-Quran. Untuk Nabi Musa ialah Al-Taurat. Okey, lagi satu lagi. Ustaz, Al-Kafirun Ustaz, Al-Kafirun. Yang kafir. Tanya Rohan satu lagi. Ada tiga, orang tiga. Orang tiga. Orang tiga. Al-Kafirun, lepas tu lagi. Sekejap, belum Al-Qamar, habis Ustaz. lagi. Apa dia tadi? Al-Qamar. Kiamat. Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Okey, Al-Rabu Al-Qiyamah itu pun dipanggil kata isim sebab ada alif lam. Okey, sekian tiga. Okey, yang ni pula Al-Qabri. Okey, yang ni pula Al-Adiyat. Al-Adiyat maksudnya Maksud dia kuda perang. kuda perang. Oh, baik kencang tu. Al-Qari'ah. Maknanya kuda perang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Al-Haq. Seorang-seorang kita tak dengar nanti. Al-Qari'ah maksudnya tentang nama hari Hari kiamat. kiamat. Yang ketiga Al-Aliyat. Al-Zalzalah. Az-Zalzalah maksudnya Kegoncangan. Al-Haq Ustaz. Al-Haq. goncangan. Okey, tiga contoh. Kita ambil seorang lagi. Okey, contoh yang pertama. Ustaz dengar tadi Al-Haq. Ya, Al-Haq. Okey, apa maksud Al-Haq? Hak, kebenaran. Kebenaran. Itu pun isim. Yang kedua, cari muka surat mana apa? Anas. Ibu Kia belum habis lagi. Habis. Oh, lagi berapa? Lagi berapa ya? Dia Ustaz nak tiga aja. Tiga. Oh, ya, Al-Haq okey. lagi. Lagi alif lam. Tengok yang ada alif lam. Sebut je. Ada alif lam. Baik. Mana alif lam lagi ni? Okey. Al-Lazi. Al-Lazi pun isim juga, tapi dia panggil isim mausul. Dia makna jam. Dia isim mausul, isim untuk menghubung ayat sebelum dan selepas. Dia bukan benda, tapi dia nama isim mausul namanya. Penyambung. Dia penyambung cerita sebelum dengan selepas. Dia nama dia isim mausul. Al-Lazi Isim lain dia benda, nama-nama sesuatu kan. Itu isim. Tapi Al-Lazi pun isim, tapi dia panggil isim mausul, isim untuk menyambung ayat sebelum dan selepas. Okey, dah berapa tiga ni? Tiga dah cukup. Okey, saya rasa dah boleh faham tu isim. Seterusnya yang kita kaji juga isim yang ada tanwin di ujung. Okey. Apa nak sebut? Cari contoh isim yang ada tanwin di ujung. Satu keadaan. Tuan Rohan boleh? Boleh Ustaz. Hudan. Okey, hudan mana apa tu ni? Hudan tu maknanya petunjuk Ustaz Petunjuk nampak tak? Ustaz, hudan. secara tak langsung Ustaz perkenalkan isim dan Ustaz perkenalkan maksud dia. Bagus Ustaz. Ya. Secara tak langsung Ustaz perkenalkan isim dan Ustaz sebut maksud dia. Jadi tuan-tuan nanti gabungkan perkataan yang kita kumpul ni untuk menjadi kefahaman kita dan akhirnya kita akan faham Quran insya-Allah. Khairun Ustaz. Khairun. Hudan tadi mana hudan? Petunjuk. Okey, contoh yang kedua apa dia? Khairun. Khairun makna apa? Kebaikan. Baik. Kebaikan. Khairun makna kebaikan. Ada tanwin di ujung. Selesai. Okay, siapa yang cekap menulis, mana dia dah boleh kumpul tu ilmu tu. Ya. Takwilan boleh tak? Takwilan. 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 Apa maksud boleh. takwilan? Akibatnya. Akibatnya. Ya.
Boleh juga, boleh. Ada tanwin boleh. Itu dipanggil isim, ada tanwin. Boleh isim, okey. Dua contoh lagi. Tayyiban. Tayyiban. Tayyiban makna apa? Kebaikan. Baik. Kebaikan. Baik. Itu yang bagus, yang elok, yang baik. Itu dipanggil isim. Ada tanwin di hujung. Tayyiban. Lagi satu. Syadidan. Syadidan. Ada tanwin dua di atas. Maksud apa syadidan? Syadidun. Sorry. Yang berat. Yang berat. Okey. Syadidun boleh sebut. Syadidan boleh sebut. Tak kisah. Tanwin tu selagi mana tidak ada ayat sebelum, tidak ada ayat selepas, dia tidak ada masalah nak baca dan ke, din ke, dun, tak kisah. Tapi lebih elok baca dengan dun sebab dia belum diganggu dengan perkataan sebelum dan selepas. Elok baca yang asal itu syadidun. Masih Ustaz. Tapi kalau dah ada perkataan lain, dia mula berubah syadidan, dia ada mula berubah syadidin sebab ada perkataan sebelum dengan selepas. Tapi kalau perkataan asal dia, elok dimulakan dengan syadidun. Itu asal dia. Boleh faham? Ya, masih Ustaz. Jadi syadidun, syadidan, syadidin itu makna yang sama iaitu pada ajar dia. Yang berat. Yang berat, yang sungguh, yang berat. Yang bersengatan lah, yang bersengatan. Syadid. Okey. Kalau guru yang syadid, guru yang bersungguh-sungguh. Guru yang bersungguh-sungguh, yang ambil berat, itu guru yang syadid, yang disiplin, itu dipanggil syadid. Okay, kalau anak murid pula, anak murid yang syadid, yang bersungguh-sungguh, itu makna syadid. Okey. Selesai tentang isim yang ada tanwin. Banyak dalam Quran perkataan yang ada tanwin? Banyak. Lepas ni kena ambut, nak cari perkataan isim yang ada alif lam, yang ada tanwin, cari sebanyak-banyak yang boleh. 20,000 pun tak apa, carilah. Okey. Baik Ustaz. Yang berikutnya adalah isim yang ada huruf jar. Kita dah kaji dah. Cuba Tuan Haji Roha sebut yang ada huruf jar. Tuan Haji Roha jadi membantu saya insya-Allah. Dan juga Ustaz, ajar Siti Hawa lah. Boleh. Kita berpakat. Ya. Ajar Hawa ada tak? Ajar Hawa mana Ajar Hawa? Ustaz tak Ajar kenal. Hawa. Tak nampak gambar ni. Saya pelajar baru Ustaz. Okey, baik. Ajar Hawa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ni Ustaz. Ustaz Jadi tak nampak teacher gambar. kita Ustaz. Nak apa ni? Huruf jar. Ustaz yang dah ajar kita huruf jar. Ya, huruf jar, huruf jar. Yang bermula Ustaz ajar kelas pertama tu huruf min. Min lepas min ada lepas huruf jar adalah isim. Macam Ustaz ada yang kelas pertama minal masjidi. Jadi lepas huruf jar tu al masjidi itulah adalah isim. Okey, itu contoh Betul pertama. Ustaz. Itu contoh pertama. Lepas tu Ustaz dalam kelas pertama juga Ustaz ajar pasal perkataan ilah. Ilah maknanya ke lah, ke. Jadi Ustaz ajar lepas perkataan ilah tu adalah isim. Jadi ilal kata ilal suk. Mana suk tu adalah isim lepas huruf jar. Sama juga dengan huruf an. Huruf an adalah huruf jar. An dengan kelas pertama tu saya tengok nota ni anil mungkar. Jadi al mungkar tu kalau kita tak perasan alif lam tu kita tengok huruf ja'an. So lepas an tu mesti isim. Okey, notakan itu setiap perkataan isim dia tidak boleh berkumpul dua tanda isim. Ingat tu ingat. Anil mungkari yang ada dekat mungkari tu adalah alif lam saja, alif lam. Jadi alif lam. Kalau tanda isim berasingan macam an tu tanda isim berasingan dengan kata al-munkari itu tak apa berasingan, tapi al-munkari ada alif lam dan di ujungnya tak ada tanwin macam tu. Jangan anil munkarin, tak boleh. Ada alif lam dan juga ada tanwin tak boleh. Dia kena ada satu. Teruskan. Lepas tu kelas kedua tu huruf ialah huruf ala. Ala azwajihim. Kata ala tu lepas ala tu azwajihim tu ialah isim lah. Macam Ustaz katalah sebab lepas huruf ja'ala tu
Alif lam tu mesti berbaris bawah, bukan berbaris tanwin. And then lepas tu fi, last class is fi lah. Fil by T. Lepas fi tu by T tu adalah isim. Lepas huruf ja ada isim. Ajar Salwa, sekejap. Ajar awak. Ada azwajihim tadi. Mana huruf yang terakhir? Ustaz nak tanya, mana huruf terakhir pada ala azwajihim yang Hajar Hawa sebut tadi? Him tu, hujung him tu, huruf terakhir adalah azwaji, jim. Betul. Him berbaris bawah. Bila baris bawah, bila huruf akhir inilah baca dengan G sebab ada anda. Anda ni tanda isim. Jadi huruf akhir mesti baca dengan bawah. Ini perkataan tambahan. Ini panggil apa ni? Him ni panggil tu? Domir. Jadi kita kena tahu huruf akhir jim. Mesti baca ala azwaji. Tak boleh baca ja, salah. Tak boleh baca ju, salah. Dia kena baca G. Sebab ada ala. Ala ni tanda isim, mesti baca huruf yang akhir G. Ini tambahan him. Ala azwajihim ke atas apa dia? Maksudnya? Pasangan. Ke atas pasangan mereka. Nampak tak? Boleh bahasa Arab. Ada azwajihim maksudnya apa? Pasangan. Bagi ingat mana? Ala azwajihim maksudnya apa? Kamera. Ke atas Pasangan mereka. ke atas pasangan mereka. Okey, sambung terus kita. Apa dia? Jawab. Last Ustaz bagi ialah fi lepas huruf ja fi al-fati. Apa contoh dia? Al-jannah boleh al-jannah. Fil jannati kan? Fil jannati. Okey, perhatikan sini. Fi jannati. Sini tak apalah, ni akhir dia alata. Ini panggil apa ni? Tamar buta. Tamar buta ni kalau waqaf dia bunyi ha. Fil jannah. Tapi hidupkan baris fil jannah fi. Okey, yang Ustaz masukkan pada perkataan isim jangan berkumpul dua tanda. Jangan ada alif lam dan jangan ada tin. Fil jannatin salah. Dia kena fil jannah nanti satu tanda je iaitu ada alif lam. Tapi berasingan tak apa. Fi ni tanda isim, ni pun tanda isim. Berasingan tak apa. Cuma dalam satu kalimah jangan ada dua tanda, alif lam pun ada, tanwin pun ada, salah. Faham tak? Dia mesti satu je. Seterusnya satu lagi saya nak minta Ustaz nak tunjuk ya. Pasal perkataan fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Yang dalam notas last week lah. Dia lekat tulisan, tak pelik juga. Padahal dia lekat tulisan. Fi sudu rinnas. Okey, apa soalannya? Lepas fi tu perkataan sudurinnas tu macam apa? Nas tu manusia lah. Suduri hati tak silap saya. Dada. Oh dada. Jadi perkataan tunggal bagi sudur yang sadrun. Ini perkataan tunggal dia. Sadrun makna dada. Sadrun ni perkataan tunggal dia. Tapi setelah dia jadi jamak, fi suduri di dalam dada manusia. Ini perkataan tunggal dia ialah sadrun. Sadrun makna apa? Dada. Sadrun makna dada. Okey. Ingat lah. Okey. Fi tanda huruf jar, jadi perkataan selepas dia adalah isim mesti baca dengan baris bawah. Fi suduri. Suduri ni bagi perkataan tunggal ke perkataan jamak? Jamak. Jamak kena terjemah mana? Di dalam dada. Anas maksudnya apa? Siap. Dah boleh bahasa Arab. Yang kita kata nak tahu bahasa Arab tu dah boleh tu. Ustaz cuma mengajar dengan cara kaedah Ustaz, kan? Maksudnya
Minta maaf lah, Ustaz punya whiteboard ni padam pun tak hilang saya buat. Okey. Tak apa, Zizi. Fi sudurin nas maksudnya apa? Tuan Haji Yazid cuba sebut. Dalam dada. Dalam dada. Dalam dada-dada. Manusia. Dalam dada-dada manusia. Fi sudurin nas dalam dada-dada manusia. Dalam dada manusia. Ya, betul. Betul. Jadi Dalam dada-dada manusia. fi huruf jar, sudur itu isim sebab ada fi. Fi dalam. Anas itu isim ke apa? Anas. Isim. Sebab apa isim? Sebab ada Alif lam. Alif lam. dapat ilmu, dapat Anas. Ustaz, saya nak tanya. Tanya Kalau lagi kita boleh. baca, Ustaz, kalau kita baca fi sudurin nas tu sabtu nun tu rasanya. Fi sudurin nas tu kalau tersambung fi sudurin nas sin tu baris bawah tu Ustaz Kalau kita sambung lah. Okay. Yang ni bab tinggi sikit lah. Tapi tak apalah, Oh. nak tanya sebab Kalau ada perkataan lepas tu kalau kita mati, kita matikan sin tu lah. Fi sudurin nas. Kalau kita sambung, adakah sin tu baris bawah sebab ada alif lam kat situ. Dia baris bawah. Dia ada ni, perkataan selepas daripada ini, dia mesti mengikut. Kalau ini bawah, itu pun bawah. Cuba cek dalam Quran, betul tak? Betul. Betul. Perkataan selepas daripada fi sudur, dia mengikut baris. Nasi, betul Ustaz. Nasi. Ya, dia mesti mengikut. Sebab dia bagi jarun majrur dia bagi. Dia bagi. Fi suduri, mana ini dia panggil jarul majrur, mana yang dia mengikut bagi perkataan sebelum. Kalau sebelum ada bawah, yang ni pun bawah juga. Dia mengikut. Jar apa nama Ustaz dia? Jar apa? Jar marjul. Jarul majrur. Ustaz tulis. Jarul majrur. Ustaz, bukan mudhaf ilaih ke Ustaz? Mana? Yang ni huruf jar, suduri maknanya dijarkan dengan fi. An-nasi maknanya dia majrur bi fi, maknanya dijarkan dengan fi. Jar majrur kan? Jar majrur. Boleh Boleh. Ustaz, apa makna jar majrur tu Ustaz? Mana dia dijarkan, huruf jar dijarkan dengan perkataan yang sebelum dah, dia mengikut jar majrur. Fi huruf jar, ni dia bagi dijarkan dengan fi pada al-nasi, maknanya perkataan yang mengikut bagi perkataan yang sebelum. Majrur mana? Tapi tu dah keluar tajuk sikit tu, Jar majrur. Aja sikit-sikit boleh lah Ustaz. InsyaAllah okey. InsyaAllah ini okey. Okey. Yang mudhaf ilaih tu macam kita sandarkan. Macam kita kata macam ni, dia sandarkan perkataan tu kepada sesuatu. Kita kata apa ni? Sandaran macam Sandar Ustaz. kaki bangku, kan istilah bahasa Melayu kan, kaki bangku macam tu. Dia sandarkan kepada perkataan tu. Itu mana perkataan sandaran mudhaf ilaih lah, itu sandaran. Nanti jumpa contoh kita sebutlah. Itu dah keluar tajuk. Ustaz, kalau dalam man tu Ustaz, kalau wa may yuwallihim. Wa may yuwallihim yauma izin. Itu man tu istifham. Man istifham. Kalau wa may yuwallihim saja tu man. Man tu dia panggil Itu bukan istifham. isim ke Ustaz? Bukan kan? Bukan. Okay, itu kuat tinggi, nanti takut yang baru mengaji tu dia takut keliru. Ustaz tak nak masuk lagi tu. Ustaz cuma nak fokus isim tu. Bagi selesai tu. Okay, contoh yang tadi, selepas fi pada? Lepas fi. Tak itu je. Baru Sampai fi je. Baru setakat fi. Okay, min ila an ala fi. Tetapi rubba ni ialah istilah huruf jar yang contoh dia yang Ustaz baca ialah rubba rajulin.
Ini contoh dia. Rubba rajulin karimun. Laqaitu. Apa tu? Rubba rajulin. Ini contoh tambahan lah, tapi yang fokus kita kat sini. Rubba rajulin, sedikit, mana sedikit. Mana apa? Sedikit. Sedikit lelaki. Ni lelaki. Karimun yang baik-baik, yang ingat yang baik-baik. Karimun yang baik-baik. Okey, sedikit lelaki yang baik-baik. Laqai itu mana yang aku jumpa. Yang aku jumpa. Fokus kita pada ni, pada huruf jar, kemudian keadaan selepas tu ada dengan baris kasrah. Dalam nahu walaupun baris tanwin tapi dikira kasrah. Rubba rajulin. Ini huruf jar, keadaan selepas tu adalah isim sebab ada rubba dan baca dengan baris kasrah. Ini contoh dia. Rubba rajulin karimun. Karimun laqaituhu. Ustaz, lagi kalau kita kata rubba rajulun tak sedap bunyi Ustaz ya. Mesti rajulin ya. Tak boleh, dia kena amalkan huruf jar. Okey. Sebab ni huruf jar ni macam fi kan. Lepas tu mesti baca kasrah. Okey. Lepas tu baca kasrah. Ni bersama rubba mesti baca kasrah. Itu dia punya kaedah dia. Okey, selepas rubba apa dia? Wa yamin ila an ala fi rubba wal ba'u. Wal ba'u. Huruf ba lah, huruf ba. Okey, huruf ba. Huruf ba macam kataan Ba. Bismillah. 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 Nampak tak? Bila ada ba ni bagi huruf jar. Ba ni bagi huruf ba ni bagi huruf jar. Ni pos begini. Bila ada ba, mesti kataan selepas dia kata mi, betul tak? Tak ada lah orang macam bismillah, tak ada. Mesti bismi. Tak boleh baca bismillah, tak boleh. Bismillah tak boleh. Dia kena bismillah. Sebab huruf jar peranan dia mesti mengkasrahkan perkataan isim. Ismi ni adalah perkataan isim. Asal dia tulisan dia macam ni, bis. Asal dia begitu. Tapi mana ada orang macam bismillah, dia mesti ringkaskan jadi bismillah. Basmalah tu apa Ustaz? Basmalah. Basmalah tu sebutan kepada bismillah. Bila kata cuba baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca istighfar, astaghfirullahalazim. Cuba baca hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Macam itulah. Ini suruh sebut bismillah kan? Sebut bismillah. Okey. Cuba baca tasbih, subhanallah. Cuba baca takbir, Allahu akbar. Cuba baca hamdalah, alhamdulillah. Itu dia punya nama-nama kata tajuk dia. Okey, fokus balik pada ba. Cari contoh yang ada ba. Bi rabbil falak. Terima kasih Tuan Haji. Dia sebenarnya mengaji nahwu syarak ni dia kena fokus macam ni. Kalau nak pergi semua ustaz nak pergi ni, ustaz nak pergi mubtada khabar, ustaz nak pergi mubtada muakhar, ustaz nak pergi na'at man'ul sifat. Ustaz takut tuan-tuan berkecamuk dia punya maklumat. Sebab tu ustaz terpaksa pergi kepada fokus. Kalau isim dulu, sikit. Boleh tahu kan? Kalau boleh jangan banyak tanya sangat. Tak apa, tanya tak apa. Ada orang yang tahu tapi kita memang Ustaz dah okey dah hari ni Ustaz. Dah bagus dah hari ni Ustaz. Memang tapi kita tak fokus dengan arah tuju tu. Tak, tanya dalam tajuk beres tak masalah. Ikut tajuk tak apa. Tanya dalam tajuk. Tapi kalau tanya keluar tajuk, Ustaz bila ada soalan Ustaz nak kena jawab. Bila nak jawab Ustaz kena keluar tajuk. Sekarang pun masuk lambat juga. Nak dengar. Ya.
Tak Sebab tunjuk. Ustaz nak supaya kelas kita ni tersusun dengan tajuk demi tajuk, sampailah satu hari kita dapat melalui banyak tajuk dan akhirnya kita dapat susun perkataan Arab dalam Quran ni. Kita tahu ini isim, ini fi'il, ini huruf. Macam tu. Dan ini mufrad, ini tasniah, ini jamak, ini mukhatab, ini mukhatabah, ini ghaib, ini ghaibah. Ustaz nak susun macam tu. Benar sekali, tuan-tuan akan cantum maklumat ni, jadilah ketika baca Quran. InsyaAllah. Ustaz rubah tu apa maksudnya? Rubah sedikit. Sedikit. Dia panggil sedikit. Rubah rajulin, dari lelaki itu sedikitlah lelaki yang baik-baik yang aku jumpa. Lelaki baik-baik tak banyak. Yang banyaknya lelaki je lah. Itu sebagai contoh je. Yang punya aturan. Ba maksudnya apa Ustaz? Ba mana dengan? Bismi mana dengan nama. Bismillahi dengan nama Allah. Okey, contoh tu Haji Rumah bagi bi rabbi. Betul tanya ya? Okey, bila ada Allah tentu baca dengan apa? Rob. Dia ada tiga jenis kelas. Bila ada ba, kataan hujung mesti baca dengan baris bawah. Bi rabbi. Mana apa bi rabbi? Bi rabbi. Dengan Tuhanku. Dengan Tuhan. Tak apa, makna yang selebihnya tu tak apa, kita cuma nak ambil perkataan tu dan makna dia je lah. Bi rabbi mana dengan Tuhan yang mentadbir. Itu yang kita nak belajar bahasa Arab Quran kan, sekarang ni kumpul. Bi rabbi dengan Tuhan yang mentadbir, yang mengurus, yang mengatur, yang menyusun. Itu makna Rabb. Kalau bi ilahi itu dengan Tuhan yang disembah, yang kita pemahaman ialah dengan Tuhan yang disembah, dengan Tuhan yang diesakan, dengan Tuhan yang dipatuhi. Itu masuk bi ilahi atau billahi. Hari ni berapa bulan tu? Kalau sebut bi rabbi dengan Tuhan yang mentadbir. Bi rabbi maksud apa? Dengan Tuhan yang mentadbir. Sebab tu bila sebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan yang Tuhan yang bersembah, rabbil alamin, yang mentadbir seluruh alam. Okey. Minta mana Ustaz angkat ni supaya boleh faham kan? Okey, cuba tengok surah Fatihah kan. Alhamdulillahi, segala puji. Cuba tengok. Tu dia. Ustaz dah jadi macam-macam ni. Okey, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala jenis puji-pujian milik bagi Allah. Bila milik bagi Allah, Allah ni adalah Tuhan yang disembah, yang diesakan. Tuhan yang disembah, yang diesakan. Rabbi, baru maksud Tuhan yang mentadbir, yang mengatur, yang menyusun, yang mencukupkan. Macam-macam lah dia boleh kita terjemah Rabbi ni. Al-alamin mana seluruh alam. Itu yang kita nak tahu bahasa Arab tu kan. Cuba terjemah alhamdulillah. Cuba terjemah. Segala puji bagi Allah. Tuhan seluruh alam. Okey, segala puji-puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir bagi seluruh alam. Alhamdulillah. Okey. Ya, kita fokus balik dengan huruf ba tadi. Fokus balik dengan huruf ba. Jadi bi rabbi maksudnya dengan Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang menyusun, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mencukupkan segala keperluan makhluk. Itu makna rabbi, Rabb. Okey, contoh yang ketiga dengan huruf ba. Ustaz, kalau biddin Ustaz. Ya. Biddin. Biddin, boleh? Biddin maksudnya dengan agama. Biddin, eja ada betul ke? Biddin. Okey, bila ada ba, nak baca macam mana di hujungnya? Mana huruf yang hujung? Nun. Nun hujung. Jadi ni dia satu kataan. Ba ni satu kataan. Di sini ada dua kataan. Biddin. Biddini mana dengan agama. Ada syaddah lah, ada syaddah. Biddini.
dengan agama. Fitini dengan agama. Okey, jadi fokus kita adalah ada huruf ja iaitu huruf ba, maka perkataan di ujung dia baca dengan baris bawah. Bila ada huruf ba, baca dengan bawah. Itu ujungnya kaitannya. Dia kaitan begitu lah. Okey, dah ada 3 contoh. Satu lagi Ustaz minta, satu contoh lagi dengan huruf ba sebelum bagi contoh yang lain. Bihamdika. Apa tu? Bihamdika Ustaz. Okey. Bihamdika dia. Ya. Okey. Kata bihamdika. Bahamidaka. Okey, sekarang ni cari huruf akhir dulu. Mana huruf akhir? B. Betul. Huruf dan ni adalah huruf akhir. Bila huruf akhir mesti baca dengan baris bawah. Okey. Sebab tu orang-orang yang mengaji nahwu sharaf dia boleh baca perkataan Arab yang tak ada baris. Dia akan boleh baca. Kau baca. Bihamdi. Bihamdika. Hebatlah sebab tak ada baris pun boleh baca. Cuba Tuan Haji Yazid baca pula. Perkataan tu. Bihamdika. Tak ada baris pun boleh baca juga. Alhamdulillah. Lagi siapa nak cuba lagi? Wah, maduk. Tak ada baris pun boleh baca ni hebatlah, masya-Allah. Maduk. Okay, nanti Ustaz tulis ayat panjang-panjang cuba baca tengok tak ada baris. Aku cuba yang pendek-pendek dulu. Okay, Ustaz cuba lah, Ustaz cuba. Cuba tuan-tuan baca. Astagfirullahaladzim. Boleh baca juga. Sebab apa boleh baca tak ada baris? Biasa Ustaz. Sebab dah biasa. Okey, sebab dah biasa. Okey, kita ambil yang tak biasa pula. Kata apa? Subhanallah. Azkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Cuba baca. Wazkurullah katsiran. Okey. Ada yang baca wa izkurullah, ada yang baca wazkurullah. Okey, bila perkataan yang kita jarang baca, kita dah tak tahu nak letak baris, dah keliru macam mana kan? Okey, di situlah perlu kepada kaedah nahwu sharaf. Kaedah nahwu sharaf jadi kita kena asingkan dulu. Okey. Asingkan dulu. Waw satu kalimah. Uzkuru ni satu kalimah. Satu kalimah. Allah satu kalimah. Ada berapa kalimah kat situ? 4 kalimah. Ada 4 kalimah. Waw ni makna dan. Uzkuru ni asal daripada Zikru. Zakara makna ingat. Zakara makna ingat. Zakara makna ingat. Tapi bila ada waw, dia memberi maksud jamak. Jamak maksudnya banyak, ramai. Dan ingat. Dan ingatlah sekalian kamu. Waw jamak mana kamu. Allah lah. Katsira mana apa katsira? Besar. Katsira mana apa ba? Besar. Pesan pada tak dengar. Banyak. Banyak. Katsira mana banyak. Jadi wazkurullaha katsira, dan ingatlah sekalian kamu akan Allah banyak-banyak, maksudnya selalu banyak. Ingat Allah selalu, ingat Allah banyak-banyak. Jadi secara tak langsung kita boleh ingat makna dia. Wa satu kalimah, uzkuru satu kalimah, Allah satu kalimah, katsira satu kalimah. Wa makna dan, uzkuru makna ingatlah.
sekalian kamu. Wa ni mana sekalian kamu? Sebab wa jamak. Allah mana akan Allah, kathira mana banyak. Tak faham? Tak faham, cuba baca. Okey, cuba baca. Wazkurullaha katsira. Okay, baca dengan penuh perasaan. Wazkurullaha katsira. Wazkurullaha katsira. Apa makna dia? Makna dia apa? Dan ingat Sekalian kamu banyak-banyak. Allah. Dah boleh bahasa Arab. Itu yang kata nak tahu makna Quran tu dah dapat dah. Dan ingatlah. Dan ingatlah sekalian kamu akan Allah katsira banyak-banyak. Ingat banyak-banyak, jangan ingat sikit-sikit. Ingat pagi, petang, siang, malam, ingat Allah. Wazkurullaha katsira. Mana dia punya perbahasannya? Perbahasannya tadi. Perbahasannya ialah wa ni kita dah asingkan. Wa ni mana dan. Wa mana dan. Uzkuru ni asal pada tadi zakara. Zakara ni untuk kata tunggal. Ada wa mana jamak. Allah ni isim. Katsira ni pun isim sebab kalau dia punya pada dia tu katsiran sebab ada tadi isim. Okey. Yang atas ni pula, yang atas belum lagi. Okey, tu Astaghfirullahal azim. Okey, kita asingkan kelima. Kamera. Okey, hamzah ni satu kelima. Satu kelima. Astaghfiru ni ada sebenarnya ada huruf tambahan. Dapat kita kata satu kalimah ni. Kita kata satu kalimah. Nanti kita asingkan. Allah satu kalimah. Al-Azim satu kalimah. Ada berapa itu? Empat. Ada empat kalimah. Ada empat kalimah. Astaghfirullahaladzim. Okay. Astaghfirullahaladzim. Ni ayat yang biasa kita sebut, minta zikir. Apa maksud dia? Ampunkanlah ampunan dari Allah yang maha besar. Ya, mari kita kaji supaya kita ingat betul-betul kita punya perbahasan dia. Kita kaji ya. Okey, hamzah ni dia bagi hamzah lil mutakallim wahdah. Lil mutakallim wahdah. Lil mutakallim wahdah. Maksudnya hamzah untuk seorang yang cakap. Hamzah untuk seorang yang bercakap. Bukankah kita yang sebut astagfirullah, kita cakap kan? Astagfirullahaladzim, kita seorang yang cakap. Jadi kita sebut asta dengan huruf hamzah sebab hamzah tu lil mutakallim wahdah, untuk seorang yang bercakap. Kalau kami cakap nak kata apa? Kalau kami yang minta ampun nak kata astagfirullah. Dengan huruf nun, nampak ilmu kita makin luas. Kalau kami dia akan bagi nas. Ini kata penting ni Nastaghfirullah dengan huruf nun. Bila nun dia memberi masuk kami. Sebab nun ni adalah lil mutakallim wahdah au muazzim nafsah. Lil mutakallim wahdah au muazzim nafsah. Okay, nun ni untuk dan dalam dia ada domain nahnu. Sebab tu mana nahnu mana kami. Nastaghfiru mana kami mohon ampun. Nastaghfirullah kami mohon ampun. Kalau astaghfirullah aku mohon ampun. Aku mohon ampun sebab dia bagi seorang cakap. Ini bagi seorang cakap. Nun bagi ramai. Bagi ramai. Nastaghfirullah. Nastaghfirullah. Itu guna nun. Okey, itu kajian pertama. Kajian kedua. Okay, yang ni dah ada, dah jadi kan? Dah. Okey. Faham? Okey. Kenapa ada sin? Sin ni tiba-tiba timbul sini. Sin mana? Sebab perkataan astagfirullah ni asal dia adalah ghafara. Itu dia perkataan dia. Ghafara adalah ampun. Ghafara mana apa? Ampun. Telah ampun. Ustaz laju-laju sikit sebab masa tak cukup.
Ghafara mana telah ampun. Telah ampun. Sekarang ni kenapa ada hamzah, kenapa ada sin, kenapa ada ta? Itu semua tambahan. Hamzah tadi untuk apa? Lil mutakallim. Wadah. Wadah masuk dalam fikiran tu. Ustaz Dah. Rafadah. Wahdah seorang. Wadah. Kalau Ustaz Rafadah, kalau tak ada dalam nota, maknanya ada dalam fikiran. Kalau dalam fikiran pun tak ada, dalam nota pun tak ada, habis. Hilang terus. Okey. Wadah dia. Hamzah tadi lil mutakallim wadah. Sin. Sin ini adalah masuk lil talabi. Dapat ilmu lagi. Lil talabi. Sin ni. Sin sahaja dipanggil lil talabi. Lil talabi tu ya. Lil talabi. Lil talabi macam tu. Lil talabi. Kalau tak baris lil talabi. Lil talabi ni maksudnya biru ni tak apa jelas. Okey. Lil talabi ni mana tuntut. 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 Lil talabi ni maksudnya sin mana tuntut. Tuntut talabi. Ataupun minta ataupun mohon. Sin tu mana lil talabi maksudnya tuntut atau minta. Itu terjemahannya aku mohon. Kemudian huruf ta yang ada kat sini. Huruf ta yang ada kat sini. Ta ni adalah huruf ta ni untuk ta khitab. Ta khitab. Khitab maknanya hadap. Khitab. Sebab kita hadapkan permintaan kita kepada Allah. Kita hadapkan permintaan kita kepada Allah. Sebab tu astaghfirullah. Aku mohon keampunan akan Allah yang Maha Besar. Aku mohon keampunan akan kepada Allah yang Maha Besar. Itu maksudnya. Jadi asal astaghfiru adalah ghafara. Ghafara maksudnya ampun. Astaghfiru mana aku mohon akan Allah yang Maha Besar. Aku tuntut, aku mohon. Aku minta keampunan kepada Allah yang Maha Besar. Terhadap aku mohon terhadap Allah. Aku tuntut. Agung besar satu makna. Di mana lain makna yang sama. Okey. Jadi nota-nota ni semua kita ingat dan yang kita jumpa selalu adalah perkataan istighfar. Bila jumpa kita ingat maksudnya begitu. Maksudnya adalah mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tak langsung kita dah boleh bahasa Arab. Kita kata nak tahu bahasa Arab, nak tahu mana zikir, nak tahu mana istighfar, nak tahu mana doa. Inilah kita dah belajar ni, sikit-sikit ni. Okey, fokus balik kepada huruf jar tadi. Huruf jar tadi rubah selesai. Min, ila, an, ala, fi, ruba, wa, ba'u. Kaf pula, kaf. Huruf jar yang berikutnya adalah huruf kaf. Bar selesai, sekarang ini huruf kaf. Okey, huruf kaf. Kaf ni mana litamsil. Kaf dia litamsil. Litamsil. Litamsil maksudnya perumpamaan. Litamsil masuk perumpamaan. Ataupun seperti, gambar seperti. Okey, contoh apa? Kama sallaita. Kama sallaita. Kama. Okey, contoh kama sallaita. Okey, tak apa, contoh tu boleh. Sallaita. Seperti apa tadi? Kama seperti apa? Seperti apa sallaita? Sallaita. Ada 4 ada 4 Selamat.
Kama sallaita ala Ibrahim Ustaz. Oh, kama sallaita ala Ibrahim. Oh, kama sallaita ala Ibrahim. Seperti mana kamu? Seperti mana salawat ke atas Nabi Ibrahim? Okey. Fokus kita adalah kama ni. Kama, kaf ni kaf. Kaf ni adalah huruf jar, bila ada huruf jar, kataan selepas dia adalah isim. Tapi di sini dia panggil huruf. Huruf ni dia kebal, dia tak berubah. Ada huruf jar ke, ada huruf apa ke, dia tetap macam ma, dia tak berubah. Okey. Yang kaf ni huruf jar, tapi ma ni dia huruf, dia kebal, dia tak berubah. Cari perkataan yang berubah. Cari yang berubah. Ka'asfim ma'kul Ustaz. Ka'asfim ma'kul. Okey. Yang ni okey. Ka'asfim ma'kul. Okey, ka'asfim ma'kul. Ada huruf kaf. Kaf ni lah kaf li tafsir ni. Asfim mana apa? Daun kan? Ka'asfim. Daun. Daun makul yang dimakan. Ini surah fil tu kan? Al-fil. Okey. Kaf ni dipanggil kaf huruf jar yang masuk pada kalimah i. Ini panggil kalimah apa ni? Isim. Isim. Fokus kita adalah mengaji bab isim. Jadi kaf ni satu kalimah, asfin ni kalimah kedua. Jadi seperti daun yang dimakan. Ka'asfin ma'kul. Surah Al-Fil seperti mana daun yang mengulat setelah mana gajah-gajah Abraha tu kena batu-batu daripada buruk ababil, badan gajah tu dan badan-badan tentera tu seperti mana ka'asfin ma'kul, seperti mana daun yang dimakan ulat. Jadi kaf itu adalah huruf jar, asfin itu adalah isim. Sebab tu baca pada bawah lah. Ada kaf ka'asfin. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Okay, satu contoh lagi untuk kaf. Kafaru min ahlil kitab. Okey, kafaru. Kaf itu bukan. Bagus. Kita dapat tahu contoh kaf yang tanda isim dan kaf bukan tanda isim. Okey, kalau kafaru ini bukan kaf tanda isim, ini kaf kalimah. Ini kaf Kalimah. sebab asal dia adalah Kafara. Ini dia ada kaf asal. Kalimah asal itu. Kalimah asal. Kalau kita buang kaf ni dah tak ada mana. Dah tak ada mana. Bila tak ada mana, itu bukan kaf huruf jar, itu kaf kalimah. Kaf kalimah bukan. Kalau huruf jar macam ka'asfin tadi, Ada isim. kita buang pun dia masih ada mana. Kita buang. Asfin mana daun-daun yang dimakan, masih ada mana. Walaupun buang huruf kaf. Tapi kalau kaf yang kafaru, kita buang dah tak ada mana. Okey. Okey, kita faham. Faham. Okey, cari contoh ni. Bagus kan soalan ni. Contoh tadi bagus. Walaupun kita keluar tajuk, tapi kita dapat buat perbandingan. Itu penting. Ada kaf yang kalimah, ada kaf huruf jar. Kaf huruf jar seperti kama tu huruf jar, tapi ma tu adalah dia panggil huruf, dia tak berubah, dia kebal. Walaupun ada huruf jar tapi dia tetap baca ma, dia tak baca kamai, tak boleh. Kami tak boleh, dia kena baca kama juga. Okay. Kalau ka'asfin pun sama, ka'asfin itu dia berubah sebab kaf huruf jar, asfin tu isim. Okey, contoh yang ketiga. Kal ihnil manfush. Banyak-banyak lah. Kal ihnil cukup Ustaz. Okey. Kal ihni. Boleh ya? Ya, boleh. Okey. Kal ni adalah huruf jar. Mana huruf yang terakhir? Kan nun. Nun. Tak boleh, mesti baca ni. Ini adalah kataan isim. Seperti ainil mampu ini mana apa? Bulu. Bulu Ustaz. Bulu. Kalau ainil mampu, seperti mana bulu yang? Berterbangan. Kena lengkap tu, nanti terkejut pula. Buat pula kan? Kalau ainil mampu, seperti mana bulu-bulu yang berterbangan? Surah Al-Qari'ah Ustaz. Al-Qari'ah. Ada ni lah, mampush, ada tak? Al-Manfush, yes.
Ada alif lam tak? Ha? Ada alif lam tak? Alif lam. Al-manfush. Kal ainil manfush. Fushi. Bulu-bulu yang berterbangan. Ini umpamaan lah, umpamaan hari kiamat dan sebagainya lah. Jadi fokus kita adalah bila ada kaf, huruf jar, maka perkataan isim ni mesti baca dengan bawah. Selesai gitu ya. Okey. Dan al-manfus pun ada shi Ustaz ya. Manfus. Betul. Yang ni yang kita bincang tadi. Dah bincang tadi Bincang tadi ni yang ada sandaran-sandaran tu. Ya. Okey. Dan nanti kita akan belajar apa dia panggil na'at, man'ut, sifat mausuf, mudhaf, mudhaf ilaih, jar, jar majrur, itu kemudian. Kemudian okey, lepas sekarang dah cukup masa. Tapi huruf jar tak habis lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba'u, wal kaf. Kita habis lam sikit. Satu lam. Lam. Huruf jar yang kita adalah lam. Lam ni. Lam tu. Okay, contoh lam ada? Li'ila fi Quraisy. Li'ila. Lam ni mana bagi, lam mana milik. Lam lil milki. Kalau lam mana lil milki. Lam mana milik. Apa mana milik, mana bagi. Bagi. Okey, contoh Haji sebut tadi li'ila fi Quraisy. Okey, tengok terjemahan dia apa dia? Li'ila, cok. Terjemahan dia apa dia? Li'ila fi Quraisy. Kebiasaan kan? Kebiasaan betul tak? Kebiasaan orang-orang Quraisy kan? Kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy. Okey, li'ila fi Quraisy. Kita tengok. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Betul tu? Bagi kebiasaan. Li'ila. Bagi kebiasaan. Li'ila ni katanya. Ini huruf jar. Baca li'ila fi. Lam ni. Maksudnya li'ila mana kebiasaan. Bagi kebiasaan orang Quraisy. Ini baca dengan fi. Li'ila fi ni adalah isim sebab ada lam. Contoh yang kedua. Lillahi. Lillahi Ustaz. Contoh yang mudah. Linnas. Linnas. Lina baca dengan apa ni? Lina. Si. Linnas. Linnas. Bagi manusia. Nampak bahasa Arab. Bagi manusia. Contoh yang ketiga untuk lam. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bagi Allah. Bagi Allah. Lillaha kan lilahu. Lillahi. Cekak lagi. Ustaz yang tadi tapi buat ini lagi. Lillahi. Kena baca lillahi sebab ni huruf lam mana bagi. Bagi. Sebab lam. Lillahi maknanya bagi Allah. Milik bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji-pujian milik bagi Allah. Li rabbika adalah isim. Sebenarnya ni Ustaz. Sebenarnya ni adalah dua kataan. Lam satu kataan. Lima satu kataan. Sini ada berapa kataan? Ada berapa kataan? Dua. Ada dua. Lam satu kataan. Ilahu satu kataan. Jadi lillahi. Mana dua perkataan. Allahu Akbar. Okey. Masa dah habis dan perbahasan huruf jar pun dah habis. Dan sekarang ni kita buka soalan. Saya buka soalan.
Ustaz, saya nak confirm Ustaz pasal jar majrur tu Ustaz cakap tadi tu kan. Huruf jar yang baris bawah diikuti dengan satu lagi baris bawah. So macam lillahi tu, li tu bagi baris bawah, hi tu baris bawah, itu yang nama jar majrur tu ke? Atau betul. Itu disebut jar majrur, Ustaz. Linnasi pun sama, jar majrur. Liilafi pun sama. Okey, lagi. Okey, kalau yang ada tadi Ustaz dengar ada sebut tadi, mutah-mutah filah itu macam sandaran. Macam kita kata baju saya, rumah saya, kereta saya. Itu sandaran-sandaran tu panggil mutah-mutah filah. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Satu benda yang baru. Mudhaf ilaih Ustaz Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Contoh kita kata masjid mukminun. Tu jadi mutah-mutah filah lah. Masjid nama. Ya. Di perkataan masjid itu umum, mana-mana masjid. Tapi bila ada mukminun, mana dia telah disandarkan kepada masjid mukminun sahaja. Contoh kita kata kitab Al-Quran. Sebelum tadi kitab tu umum, mana-mana kitab. Tapi bila sebut Quran, kitab Al-Quran. Maknanya dia ada mutafilat. Mana ayat itu contohnya telah pun dikhususkan, disandarkan kepada Al-Quran. Kitab Al-Quran. Okay. Contoh kita kata contoh yang selalu. Bab minuman. Air, cuba tetapkan. Air sirap. Air sirap. Mana kita dah sandarkan. Bila dah sandarkan, dia jadi mutafilat. Air sirap. Sirapun. Dah Ustaz sebut bahasa Melayu je. Air kopi, mana tu dia panggil mutah-mutah lah. Air teh, mana dia gabungkan, ditentukan. Sebutan dia panggil mutah-mutah fi'ilai. Kalau masjid besar? Masjid besar. Mutah fi'ilai. Okey, yang tu dia panggil sifat dengan mausuf. Oh, lain. Bila kita menyifatkan sesuatu objek itu, mana dia panggil sifat dengan mausuf. Masjid itu sifat, bukan? Masjid itu mausuf, besar itu sifat. Nampak tak ilmu kita dah berkembang luas, nampak tak? Terima kasih Ustaz. Dah pandai Ustaz. Mula berkembang luas. Okey, contoh sebut masjid besar. Masjid itu dipanggil mausuf, mana sesuatu yang kita nak letakkan sifat dia. Apa sifat dia? Besar. Masjid besar. Jadi mausuf sifat. Mausuf tu masjid, besar tu sifat. Masjid cantik. Jadi buatlah bahasa Arab lah. Masjidun jamilun. Jadi masjid tu mausuf, jamilun tu sifat. Masjidun kabirun. Masjid tu mausuf, kabirun tu sifat. Macam itulah dia punya kiasan contoh-contoh lain. Nanti kita akan belajar na'at, man'ud, macam-macam lah. InsyaAllah. Allah. Okey. Satu soalan lagi. Last. Lepas ni Ustaz nak bagi cucuk lah ni, vaksin. Takut jarum. Okey. Last lagi. La uqsimu bihadzal balad. La tu dia la uqsimu tu dia isim ke tu? Okey, bagus. Ustaz nak tanya Haji, nama Haji apa ni? Haji apa? Abul. Abun. Haji Abul baik. Begini Haji Abun selalu bagi contoh-contoh yang membuka minda Ustaz. Okey, kalau la uqsimu itu bukan lam huruf jar, itu lam dia panggil lam taukid. Itu bab yang tinggi lagi. Sebab tu tak semestinya lam yang ada depan tu ada lam huruf jar. Dia bergantung pada makna. Kalau makna macam laqad, sesungguhnya lam itu adalah lam li taukid. Laqad tu lam satu kalimah, qa satu kalimah, jadi lam taukid, maknanya sesungguhnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya sebaik-baik ciptaan Allah, sebaik-baik ciptaan sebaik-baik ciptaan manusia. Kalau dalam kitab, manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu pada sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik kejadian. Jadi lam tu lam taukid. Kalau la uqsimu pun lam taukid juga. Okey. Jadi kalau lam mana bagi ni macam ni, linnas bagi manusia, lillahi bagi Allah. Kembali.
Li dia bagi. Kalau bagi tu mana lam huruf jar. Kalau lam mana sesungguhnya lam taukid. Wallahu a'lam. Ustaz, last soalan daripada saya yang saya boleh tak Ustaz last soalan daripada saya? Saya kadang kita ni kadang menghafal, kadang kita terlaju cakap, tersasar. Macam kataan saya lah, bagi saya orang lain saya tak tahu. Macam kataan astaghfirullah hal azim. Betul Ustaz? Jadi kita guna ha tu baris atas hal azim. Jadi saya faham kadang kita tersebut astaghfirullah hil azim. Kita tak boleh sebut hil azim sebab tak ada huruf bah sebelum tu. Betul tak Ustaz? Dan kadang-kadang kita sebut astaghfirullah hul azim. Kita tersebut macam tapi kita tak sedar. Yang kita sebut tu should be hal azim. Ha tu tanda atas. Okey. Last. Tak boleh last Ustaz, banyak soalan Ustaz. Tapi Ustaz nak pergi jujur depan ni. Okey. Ngaji bahasa Arab ni kalau boleh kena cekap menulis. Dia membantu untuk menguasai bahasa Arab. Dia panggil ilmu imla. Soalan tadi tu, kenapa baca dengan ha, sesuai ha. Sebab maksudnya aku mohon keampunan akan Allah. Di sini tajuk-tajuk kita akan belajar lagi pada siri yang ke-45 kot mungkin. Iaitu bila ada fi'il, dia akan ada maf'ul, kan? Okey. Dia panggil bila ada fi'il, dia akan ada maf'ul. Fa'il, maf'ul bih. Maf'ul. Fi'il mana perbuatan, maf'ul mana yang kena buat. Sini mana ampun, yang kita minta ampun kepada siapa? Allah. Aku minta ampun akan Allah. Ini sebab tu dia wajib. Maf'ul dari atas. Dia kena baca ha sebab ada jadi maaf. Jadi maaf. Maf'ul ni mana yang kena buat. Allah ni mana ampun yang kita minta ampun ialah Allah. Kita Allah. Sebab tu dia maf'ul wajib ha. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Aku minta ampun akan Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung. Itu. Dia tak boleh baca astagfirullahu, tak boleh. Kenapa orang baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal atau huwal hayy. Yang tu perbahasan panjang sikit, maknanya dua-dua boleh baca balik. Itu pada perbahasan akan datang Ustaz Gurai lah. Okey, yang soalan tadi boleh faham dah, iaitu baca ha sebab jadi maf'ul. Astaghfir itu fi'il, astaghfara fi'il, kemudian Allah baca baris atas sebab jadi maf'ul. Maf'ul hukum dia mansub, iaitu hukum dia kena baca dengan baris nasab. Itu tinggi je. Wallahu a'lam. Dah cukup boleh InsyaAllah. Kita minta buat ringkasan sikit. Ajar awak ni. Last ringkasan. Tak sempat nak menulis lah. Tak apalah last yang Ustaz ajar ni. Ustaz kita isim yang dimulai dengan huruf jar, satu rubba. Maknanya sedikit atau jarang. Ustaz bagi contoh rabba rajulin karimun tu. Jarang. Kemudian Ustaz bagi contoh satu lagi huruf abah masuk dengan bismillah tu dengan nama Allah, bi rabbi dengan Tuhan. Yang kemudian tu Ustaz huruf ka maknanya seperti ka asfim makul tu huruf ka tu dan asfim tu dua perkataan lah, seperti daun lah. Dan last tu huruf li maknanya milik. Ila fi Quraisyin milik ataupun linnas milik. Li lah bukan la li. Itulah empat yang huruf
huruf jar yang Ustaz perkenalkan sebelum selepas huruf jar tu adalah isim. Ya. Inilah saya dapat yang untuk kelas hari ni lah, yang huruf jar je lah. Alhamdulillah. So saya nak tanya semua peserta, hari ni dapat ilmu tak? Dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak Ustaz, banyak ilmu. Makasih. Baru Ustaz, Ilmu baru dah saya Ustaz. Ustaz kata huruf jar 9 tapi Ustaz bagi 8 je. Belum habis ki. Min ila an ala fi ruba wal fa'u wal kafan lam 9 dah. 9 dah. Yang mana Min ala. Ala fi. An ala fi ruba wal fa'u wal kafan. An ala. La. 4, 5. Ustaz, yang lam tu li je ya, la tak boleh. La dan La tak boleh. Li. li saja. man ila an. Ila fi. An. Ila Ila. Ana fi. ala Ba. fi Alif ruba lam. Aila. Ruba. lam. 9. Ruba. Alhamdulillah. Ada tertinggal kan? Kita tertinggal. Min. Tak apa, tertinggal ni kita sama kita ni lah. Kalau tertinggal beritahu lah. Masak dah bawa. Okey, itu Tanwin. Satu alif adalah tanwin. Min 3, 4, 5. kita sebenarnya tak sabar-sabar nak masuk perbahasan fiqh, tapi tak boleh masuk fiqh, kena hafid isim dulu. Isim dominan 8, 9 tu lah. isim isyarat boleh bincang lagi. Kan isim dominan pun banyak perbahasan dia. Kita nak hafid isim dominan dulu. Apa dia dipanggil mukhatab, mukhatabah, ghaib, ghaibah. Banyak lagi belajar. Banyak lagi. Jadi kita nak hafidkan dulu perbahasan isim, termasuk isim isyarat, apa dia untuk muannats, untuk muzakkar, untuk qarib, untuk ba'id, semua kita akan selesai isim, baru Ustaz akan kaji tentang fi'il pula. Boleh. Boleh Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Sangat-sangat semua peserta lagi tuan-tuan banyak bersabar, wujudkan hati, ya Allah, aku ni nak tahu Al-Quran ni, ya Allah, aku baca Quran ni tak tahu lama tak tahu Al-Quran. Jadi aku nak mengaji. Sebab ini adalah kunci untuk kita buka seluruh isi kandungan Quran ni. Ini kunci dia. Kalau selagi tak boleh kunci ni, selagi itulah kita tak boleh buka Al-Quran. Tak boleh buka. Kita tak akan faham Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita tak boleh faham. Allah sebut qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tak boleh faham tak? Allah sebut qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tak boleh faham juga sebab kunci tak ada. Kalau tuan-tuan boleh nama surah ni kita lagi ni, tuan-tuan boleh buka balik ayat-ayat yang Ustaz baca ni. Allahuakbar. Banyak kunci Ustaz. Kunci. Alhamdulillah. Okey, sekarang dulu Ustaz dah takut jarum ni. Insyaallah. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada Ustaz sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Dan mudah-mudahan Allah terangkan hati kita untuk memahami Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma qulubana bi hidaytika kama nawwartal arda bi syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangkan hati kami, ya Allah, terangkan hati kami, ya Allah, terangkan hati kami semua, ya Allah. Ya Allah, kami benar-benar ingin memiliki ilmu bahasa Arab ini, ya Allah, bantulah kami, ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Bukakanlah minda kami, bukakanlah pikiran kami, ya Allah, untuk memahami setiap pelajaran yang kami dengar, yang kami belajar, ya Allah. Dan berikan kesungguhan pada kami untuk mengulang kaji, mentalaah, merujuk apa-apa yang telah kami belajar, ya Allah. Berikanlah sifat kerajinan kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.